Okey. Okey, seterusnya Ustaz persilakan Ustaz Zainab untuk meneruskan majlis. Okey, terima kasih Ustaz Abdul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ahlan wa sahlan, bermanis kata, lafaz bismillah, kalimah mulia. Kalian diundang meraih bersama, moga majlis bertambah serinya. Yang berusaha, Encik Muhammad Razif bin Haji Muhammad Din, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Yang dihormati Puan Rohana binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Encik Arifin bin Muhammad Ali, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Muhyiddin, Penyelaras Program Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Yang dikasihi rakan-rakan guru, staf-staf sokongan, serta anak-anak Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun yang disayangi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam alam maya ini untuk bersama-sama mengingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam majlis sambutan Maulidur Rasul SAW peringkat sekolah pada tahun 2020 bersamaan 1442 Hijrah ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa, melampangkan minda untuk bersama dalam majlis ini. Sebentar tadi, kita telah selesai membaca Yasin bersama-sama dengan pimpinan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim bin Muhammad Razali. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan Yasin dan doa itu tadi. Semoga ia menambah keberkatan majlis kita pada hari ini dan majlis akan berlangsung dengan jayanya, insya-Allah. Tujuan majlis ini diadakan adalah bagi memperingati kelahiran, menghargai perjuangan Rasulullah di samping untuk melahirkan murid yang mencintai dan mencontohi kepribadian baginda sebagai model ikutan serta mengamalkan dan menghayati cara hidup Islam dalam kehidupan seharian. Hari ini bertarikh 26 November 2020. Kita berkumpul bagi tujuan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Tema pada tahun ini adalah Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Setiap manusia memerlukan kehidupan yang sejahtera dalam negara yang harmoni, aman, tenteram dan makmur. Negara yang mempunyai ciri-ciri tersebut dapat dibina sekiranya setiap individu yang hidup di dalamnya mempunyai sahsiah dan jati diri yang unggul. Rasulullah SAW dalam sirah baginda telah berjaya membentuk para sahabat radhiyallahu anhum menjadi ummah rabbani yang mempunyai sahsiah tinggi, unggul dan berakhlak mulia. Hasilnya, setelah berhijrah ke Madinah, baginda bersama para sahabat telah berjaya menubuhkan negara yang harmoni, stabil, aman dan makmur di kota Madinatul Munawwarah. Peristiwa hijrah tersebut mengandungi banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam membentuk jati diri, membina ummah yang rabbani. Asas utamanya adalah keimanan yang benar dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah kita dituntut melaksanakan setiap perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya sekalipun terpaksa mengorbankan kesenangan dunia. Al-hadirin, al-mahbubin wal-muhtarimin. Majlis dimulakan dengan ucapan oleh Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Muhyiddin, penyelaras program Majlis Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi program iaitu Al-Fadilah Ustazah Zainab binti Haji Syari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan tingkat B, Cikgu Muhammad Azib, Guru Pengangkatan 1, Puan Wahana binti Muhammad, Guru Pengangkatan Murid, Encik Arifin bin Muhammad Ali, Guru Pengangkatan Kurikulum, seterusnya barisan warga pendidik dan anak-anak murid saya, lelaki perempuan, khususnya yang sedang online sekalian. Baik, Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini iaitu 26 hari bulan 11 2020 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1442 Hijrah, kita warga Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun dapat melaksanakan iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijrah pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tak lain dan tak bukan apa yang diharapkan supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dengan sebab ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah pelihara kesihatan kita dan jauhkan diri kita, keluarga kita, khususnya warga Sekedis dan keseluruhannya daripada wabak penyakit yang sedang melanda negara sekarang ini. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin menyampaikan salam YDP PIBG kita iaitu Encik Johari bin Hassan kerana beliau tidak dapat turut serta dengan kita pada pagi ini kerana ada urusan-urusan yang lain. Jadi tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan, anak-anak warga Sekedis yang dimuliakan Allah SWT sekalian, tahniah dan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan, khususnya rakan-rakan panitia Islam yang telah berkorban masa, menyumbang buah fikiran, mencari idea untuk memastikan program maulid kita yang pada kali ini berjaya lah dan dapat dilaksanakan seperti hari ini dengan lancar, di mana yang saya fikir inilah julung kali kita buat maulid dari rumah secara online. Biasa kita buat maulid dengan ceramah kan, dengan ceramah kita makan-makan, tu maulid kita sebelum ni. Jadi saya rasa seumur hidup saya inilah pertama kali kita buat maulid melalui online lah daripada rumah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rancangkan pada pagi ini, apa yang kita telah laksanakan, mudah-mudahan ianya berjalan dengan lancar lah. Dan saya tengok ramai anak-anak Sekedis turut serta. Saya rasa berbesar hati, bangga tengok anak-anak semua bersemangat membaca surah Yasin daripada rumah dengan bapa yang sopan. Saya cakap tahniah lah pada semua. Jadi tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan, anak-anak warga Sekedis yang menyukai Allah SWT sekalian. Tujuan, saya sebut tujuan maulid kita diadakan ni adalah untuk, apa tujuannya? Untuk baik, tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi SAW. Itu yang tertulislah. Menghargai perjuangan Rasulullah SAW,
serta mencontohi keberadaan baginda disambil melahirkan murid-murid yang berpersonaliti unggul berteraskan Al-Quran. Jadi tema maulid kita pada pagi ini iaitu Ummah Rabbani, negara harmoni. Baik, saya sebut objektif bagi program kita pada pagi ini. Yang pertama, menanam perasaan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud menanam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita buat maulud ni sebab kita cinta? Ya, memang betul lah. Kita buat maulud sebab kita cinta. Jangan sebab kita cinta Rasulullah kita buat maulud. Asal buat maulud kita cintakan Rasulullah. Bukan macam tu. Itu bermusim. Jadi apa yang diharapkan ialah dengan perasaan cinta kita pada Rasulullah tu, kita akan buat apa yang kita laksanakan setiap hari dengan berlandaskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Rasulullah suruh, solat kita jangan tinggal. Rasulullah suruh solat, kita solat, penuhkan solat. Rasulullah suruh ngaji, kita ngaji. Rasulullah suruh kita menuntut ilmu, kita tuntut ilmu. Dan seterusnya kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian kita. Baik, kemudian memberi kesedaran dan kisafan tentang kesukaran dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendaulatkan agama ke seluruh pelosok alam. Jadi maknanya kami ni rakan-rakan guru agama ni berkerah untuk anak-anak kita supaya mengaji, solat, anjurkan program-program agama di sekolah. Tujuannya apa? Supaya memperingati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Program kita pada pagi ini kita akan buat seperti mana yang kita buat selalulah di sekolah. Cumanya bezanya kita dekat dari rumah. Jadi kita akan adakan tazkirah. Kemudian kita adakan selawat Nabi yang telah disusun oleh rakan-rakan guru agama. Jadi di samping program kita ni, kami guru panitia pendidikan Islam telah menyusun beberapa aktiviti untuk dipenuhi oleh anak-anak murid sekolah Kebangsaan Ismail Sabun walaupun kita berada di rumah. Jadi antara, saya sebut secara ringkas lah, antara pertandingan, program atau pertandingan yang telah kami susun khusus untuk anak-anak. Yang pertama, da'i cilik. Yang pertama, da'i cilik. Da'i cilik ni macam mana? Da'i cilik ni terbuka kepada murid-murid prasekolah, pendidikan khas dan tahun 1, 2 dan 3. Maknanya untuk tahap 1 lah. Jadi murid-murid ni anda dikendaki membaca buku cerita, kisah-kisah Nabi atau cerita-cerita Islami dengan gaya dan intonasi bercerita. Dengan gaya bercerita lah. Jadi videokan perkara tersebut selama lebih kurang 3 minit dan mengikut kreativiti masing-masing. Jadi kami guru-guru pendidikan Islam akan menilai kamu kepada yang masuk pertandingan lah. Dan seterusnya pertandingan Ustazah Melina. Pertandingan Ustazah Melina iaitu menyampaikan ceramah Islami dengan gaya dan intonasi yang bersesuaian. Kamu videokan ceramah kamu lebih kurang 3 minit saja mengikuti kreativiti masing-masing. Jadi Ustazah Melina ni terbuka kepada semua murid-murid perempuan. Kalau dah nama Ustazah takkanlah murid lelaki. Semua murid-murid perempuan tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Maknanya tahap 2, murid perempuan tahap 2 lah. Baik. Kemudian yang seterusnya Bilal muda. Kalau Bilal ni, maklumlah Bilal, takkanlah Bilal perempuan, Bilal lelaki. Bilal ni apa? Bilal ni melaungkan azan dengan lagu yang bersesuaian. Jadi azan kamu tu kamu videokan dan melaungkan azan mengikut kreativiti masing-masing. Jadi Bilal muda ni terbuka kepada murid-murid lelaki tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Baik. Seterusnya dakwah dalam lagu. Dakwah dalam lagu iaitu ini program individu. Dakwah dalam lagu ni program individu iaitu menasyidkan lagu dakwah yang bersesuaian. Menasyidkan
lagu dakwah Susan. Individu ya, jangan berkumpulan. Yang ini individu. Yang ini terbuka kepada semua murid Sekedis Idik. Tak kira tahap 1, tahap 2, semua sekali. Baik, seterusnya permainan puzzle. Permainan puzzle ni terbuka kepada murid prasekolah, pendidikan khas, tahun 1, 2 dan tahun 3. Tahap 1 lah. Jadi itu untuk tahap yang pertama. Kemudian permainan puzzle untuk tahap yang kedua iaitu murid tahun 4, 5 dan 6. Tahap 2. Maknanya ada 2 kategori lah untuk permainan puzzle ni. Baik, seterusnya yang terakhir, program yang kita rancangkan ialah program 1M 1S. Kalau hari yang biasa 1M 1S ni satu murid satu sukan. Tapi bila norma baru ni 1M 1S kita tukar, iaitu 1 minggu 1 sunnah. Iaitu apa perisiannya, iaitu penyebaran sebuah hadis pada setiap hari Khamis. Maknanya seperti sedia maklum, setiap hari Khamis kita akan mengadakan bacaan surah Yasin seperti inilah di Google Meet. Jadi selepas bacaan Yasin tu, selama setiap minggu selepas baca Yasin kita akan selipkan sedikit dengan sebuah hadis dan maksudnya sekali lah untuk tujuan supaya perisian bagi anak-anak yang berada di rumah. Jadi saya yakin wakil panitia pendidikan Islam, saya yakin anak-anak mungkin dapat penjelasan tentang aktiviti-aktiviti atau perisian-perisian yang telah kami susun. Mudah-mudahan dengan apa yang disusun pada dalam program ini, mudah-mudahan anak-anak dapat penuhilah. Dan setiap pertandingan ada dia punya hadiahnya. Kita akan nilai dan ada hadiahnya. Baik, saya rasa cukup setakat ini untuk ucapan saya. Saya mohon maaf, wakil panitia mohon maaf dengan kekurangan dalam menjelaskan program Maulid Rasul pada tahun ini. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Muhyiddin atas ucapan sebentar tadi. Begitulah tadi penghuraian tentang aktiviti dan pertandingan yang akan dijalankan sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun. Pihak kami menyeru kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun untuk merebut peluang menyertai aktiviti dan pertandingan tersebut. Majlis diteruskan dengan ucapan dan amanat daripada Encik Muhammad Razif bin Muhammad Din, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun, dan seterusnya melancarkan program 5S iaitu solat, selawat, sedekah, salam dan senyum. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Zainab binti Syahri selaku moderator program kita pada pagi ini. Maaf, tanya boleh dengar semua? Boleh dengar semua? Clear. Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang dihormati rakan-rakan pentadbir, yaitu Cikgu Hana binti Muhammad, JPKM, yang dihormati Cikgu Arifin bin Muhammad Ali,
guru penolong kanan co-curriculum, yang dihormati penyelaras program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sadun bagi tahun 14 20 42. 14 20 42. sorry 14 42 Hijrah. Ya, 14 42 Hijrah. Ya. Dan barisan ahli jawatan kuasanya iaitu Panitia Pendidikan Islam, rakan-rakan guru, para ibu bapa, dan tidak saya lupakan kepimpinan PIBG, kepimpinan PIBK serta barisan ahli jawatan kuasanya. Sekiranya tuan-tuan berada dalam program ini, para ibu bapa serta anak-anak didik sekedis yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur yang mana beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam program ini kerana beliau mempunyai urusan yang perlu diselesaikan. Oleh itu beliau meminta saya menyampaikan salam takzim, salam hormat, salam kasih sayang kepada seluruh warga Sekedis. Mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan kita mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan program yang kita laksanakan pada pagi ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Di kesempatan ini juga, sejak saya bagi pihak Tuan Guru Besar dan juga secara peribadi merakamkan ucapan sejuta ucapan tahniah kepada kepimpinan panitia, khususnya kepada penyelaras program iaitu Ustaz Hafiz beserta dengan barisan ahli jawatan kuasanya yang dapat melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1442 Hijriah ini. Walaupun kita berada dalam suasana pandemik COVID-19 yang tidak membenarkan kita untuk bersua muka, yang tidak membenarkan kita untuk duduk rapat-rapat seperti biasa sebagaimana kita laksanakan pada tahun-tahun yang sudah, sebagaimana yang dimaklumkan sebentar tadi. Namun alhamdulillah, berkat kesungguhan, kesepakatan guru-guru panitia agama Islam, mungkin juga bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, alhamdulillah kita dapat laksanakan program ini walaupun tanpa bersua muka, walaupun secara Google Meet sahaja, alhamdulillah kita dapat laksanakan. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan situasi yang terbaik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahawa program yang kita laksanakan ini adalah untuk menunjukkan semangat cintanya kita yang tidak terhingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah antara sebab utama mengapa kita mengadakan sambutan ini setiap tahun. InsyaAllah pada tahun-tahun akan datang, sekiranya pandemik COVID-19 ini telah dapat diredakan ataupun dihapuskan sama sekali, InsyaAllah tahun-tahun mendatang kita dapat laksanakan dalam keadaan bersua muka sebagaimana sebelum ini, InsyaAllah. Dan saya terlupa tadi, sebenarnya tema untuk tahun ini ialah Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Dan secara keseluruhannya dia membawa maksud bahawa apabila insan-insan berada dalam negara tersebut, seluruh rakyat berada dalam negara tersebut yang mempunyai nilai-nilai murni yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam, menurut agama Islam, insya-Allah negara itu juga berada dalam keadaan aman dan sejahtera, insya-Allah. Nah, itulah
yang dimaksudkan secara keseluruhannya ataupun secara ringkas mengenai tema Ummah Rabbani Negara Harmoni. Rakan-rakan pentadbir, guru-guru serta rakan-rakan AKP, maaf kalau saya tertinggal tadi, serta anak-anak yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, walaupun negara kita masih lagi berada dalam keadaan COVID-19, pandemik COVID-19, khususnya di daerah Kota Tinggi, namun pengajaran pembelajaran masih lagi dapat kita teruskan, masih lagi kita dapat laksanakan walaupun bukan seperti biasa, bukan dalam keadaan bersemuka, tapi dalam situasi yang amat berbeza, dalam norma baru yang mana kita menggunakan PDPR, pengajaran pembelajaran di rumah, dalam keadaan mungkin secara Google Meet, menerusi internet dan sebagainya. Namun insya-Allah apa yang dilaksanakan oleh guru-guru sememangnya untuk meneruskan perjuangan bagi melahirkan, bagi menjadikan anak-anak murid, khususnya anak-anak didik di Skedis ini sebagai insan-insan yang terpilih, insan-insan yang cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Saya bagi pihak guru besar juga merakamkan tahniah dan terima kasih atas segala daya usaha rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP dan seluruh warga Skedis, juga anak-anak didik dan para ibu bapa yang sentiasa bersemangat untuk memberi ilmu, yang sentiasa bersemangat untuk mendapatkan ilmu, memberi ilmu daripada guru-guru, mendapatkan ilmu daripada anak-anak didik. Dan cikgu nak situasi ini perlu diteruskan dari masa ke masa hingga bila-bila sekalipun. Ya, walaupun pandemik COVID-19 ini masih lagi berterusan di negara kita, namun ilmu yang perlu anda peroleh daripada guru-guru jangan diputuskan. Jadi di kesempatan ini juga cikgu mewakili rakan-rakan pentadbir, mewakili rakan-rakan guru juga, ini khususnya kepada pesanan nasihat kepada anak-anak didik Skedis untuk meneruskan PDPR anda bersama guru-guru berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan. Jangan sekali-kali anda miss ataupun anda terlepas peluang walaupun untuk satu subjek. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada masa ini, walaupun dalam situasi yang agak berbeza, insya-Allah mudah-mudahan segala yang kita laksanakan ini adalah kerana Allah, dan mudah-mudahan bila kerana Allah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha yang kita laksanakan, yang kita jalankan, yang kita lakukan, sama ada dalam kalangan guru maupun dalam kalangan anak-anak didik di Skedis. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Juga kepada rakan-rakan guru, teruskanlah perjuangan kita, teruskanlah dengan PDPR, teruskanlah dengan PDR sekiranya tidak ke sekolah, dan jangan lupa tugasan-tugasan seperti memasukkan maklumat dalam Google Form, JPN ataupun untuk sekolah. Jadi mudah-mudahan segala-gala itu mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya dimaklumkan juga pada dalam program ini ada pelancaran berkaitan dengan 5S, iaitu yang sebagaimana yang dimaklumkan oleh Ustazah Zainab sebentar tadi, ya, iaitu solat, selawat, salam, sedekah dan juga syukur. Jadi insya-Allah mudah-mudahan cikgu amat mengharapkan agar kelima-lima perkara itu, kelima-lima perkara yang termasuk dalam 5S itu dapat kita amalkan untuk menjadikan kita sebagai sebahagian daripada insan-insan
yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa amalkanlah 5S ini sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi. Ada je laksanakan solat, salawat, salam, sedekah dan syukur. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi saya kira sekadar ini saja ucapan ringkas saya pada pagi ini dalam program ini. Sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih, tahniah dan syabas khususnya kepada panitia agama Islam yang diselaraskan oleh Ustaz Hafiz bin Muhyiddin. Mudah-mudahan dan juga kepada rakan-rakan guru, kepada seluruh warga Kedis, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari mendatang insya-Allah akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas ini anak-anak jangan lupa ada jamuan ya. Ada jamuan tak? Ada jamuan, cikgu di malam pun ada jamuan, tapi jamuan tu di rumah masing-masing. Tak ada di sekolah seperti biasa ya. Okey. Jadi akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program 5S, solat, salawat, salam, sedekah dan syukur. Sekian dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, kembali kepada Ustazah Zainab. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Razif bin Muhammad Din atas ucapan dan amanat serta kesudian melancarkan program 5S itu tadi. Diharapkan segala yang disampaikan dapat kita ambil pengajaran dan kita bersama-sama cuba melazimi dan memperbaiki amalan 5S, solat, selawat, sedekah, salam dan syukur tersebut. Seterusnya, mari kita saksikan gimik pelancaran program 5S. Saya slogan. Pihak majlis memohon maaf di atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Seterusnya, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati alunan bacaan berzanji dan berselawat, mendoa dan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin diminta bersabar. Kita sedang menunggu video berzanji dan selawat. Asa dapat bertemu dengan kekasih agungmu, dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap merasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Jarang sekali kekenyangan sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah,
cacian ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan qiblah. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat
izin padanya dapat ziarah, kuburkan dia di Madinah, agar ruh beroleh syafaah dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzakh. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه،
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah wa salamullah. Qum qubulana ya Rasulullah. Jemputlah kami ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-hadirin al-mahbubin wal-muhtarimin. Di sini suka saya menyatakan maksud perkataan selawat. Perkataan selawat diambil dari perkataan solat yang berarti doa, pujian. Menurut Kamus Bahasa Melayu, selawat ditakrifkan sebagai doa kepada Tuhan supaya dilimpahkan rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mubarrid berkata, makna asal selawat adalah limpahan rasa kasih sayang. Namun, jika selawat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah rahmat. Manakala jika berasal dari para malaikat, ia bermaksud kasih sayang dan doa permohonan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Qushairi berkata, selawat daripada Allah yang diberikan kepada selain Nabi adalah bermaksud rahmat. Manakala selawat Allah kepada Nabi adalah satu bentuk pemuliaan dan tambahan pangkat kepada baginda. Ayuh kita sama-sama melazimi selawat di bibir-bibir kita pada setiap hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tiada tazkirahnya. Sedikit pesanan kepada semua hadirin, khususnya anak-anak SK Datuk Ismail Sa'dun yang tersayang. Sediakan buku catatan untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi kerana akan ada soalan spontan di akhir ceramah nanti. Dan pemenang akan menerima hadiah yang disediakan oleh pihak penganjur. Masa yang ditunggu sudah tiba. Hadirin dirahmati Allah sekalian, pagi yang indah ini akan diteruskan dengan tazkirah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Muhaimin bin Abdul Hamid. Majlis dengan ta'zimnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Zainab binti Haji Syahri selaku pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuna. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi ini, perhimpunan kami secara maya pada pagi ini satu pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini dan adalah merupakan satu perpisahan yang terpelihara dan dijauhkan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak warga SK DIS Elite yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah kita mengucap syukur pada Allah SWT. Saat ini, hari ini 10 Rabiul Akhir. Sebenarnya kita dah melepasi bulan Rabiul Awal. Namun kasih dan sayang ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah sekadar pada bulan Rabiul Awal, tetapi kita kena ingat kepada Nabi setiap hari, setiap saat, di mana sahaja kita berada, kita hendaklah sentiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat kepada Rasulullah ini, walaupun daripada seorang yang berdosa, seorang yang fasik, confirm diterima. Selawat ni satu amalan yang confirm Allah terima. Allah terima. Allah dah bagi jaminan, Allah akan terima selawat kita. Walaupun daripada kita yang banyak dosa ini. Sebab itulah diajar apabila kita berdoa, kita mulakanlah doa kita dengan selawat dan akhiri juga dengan selawat. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Kita puji Allah dan kita bersalawat kepada Rasulullah. Kerana apa? Kata Syekh Ahmad Hamid Zamzam, kita mulakan dengan selawat dan kita akhir juga dengan selawat. Yang confirm dah Allah terima selawat. Jadi mudah-mudahan yang tengah-tengah yang kita nak doa tu, ya Allah, kita minta sihat, kita minta jadi anak yang soleh, kita minta apa sahaja hajat yang kita nak, yang tengah-tengah tu antara selawat yang awal dan akhir itu, mudah-mudahan itu juga menjadi makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak-anak sekalian, begitu besarnya kesan selawat ini dalam kehidupan kita. Jadi jangan tinggal, paling kurang malah sangatlah 10 kali sehari. Tapi para ulama, para guru yang Ustaz pernah belajar lah, dia kata minimal kita nak selawat ni paling sikit dalam sehari sebenarnya ialah 300, paling sedikit. Dan kalau boleh, Ustaz dulu masa belajar di Perlis pernah jumpa Syekh Muhammad Zainal Asri dalam satu program. Masa makan-makan dengan Syekh Zainal Asri ni, dia pesan pada Ustaz, kalau boleh jangan tinggal sehari paling kurang 1000 kali selawat. 1000 kali selawat. Macam mana kita nak dapat 1000 kali selawat? Anak-anak tengok, nampak tak gambar yang saya tunjuk ni? Ni contoh tasbih digital yang canggih sekarang. Sambil kita buat apa sahaja pun, Ustaz dah tunjuk dalam kelas 6AF, tak silap hari tu. 3AK Ustaz dah tunjuk. Bagaimana kita pergilah mana-mana pun, tengah bawa kereta, naik basikal, kita boleh tekan ni sambil-sambil mulut kita bacalah selawat yang paling ringkas. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Banyak versi salawat kan. Kita bacalah dalam keadaan macam mana sekalipun kita berada, kecuali dalam tandas lah. Dalam tandas, di tempat yang kotor seperti dekat tong sampah dan sebagainya. Jadi tempat-tempat macam tu tak payahlah. Dalam tandas tak boleh lah kita selawat kan. Jadi di mana sahaja kita berada, kita cubalah untuk berada dalam keadaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah cara untuk kita bagi rasa sayang kat Nabi. Sebab kita sayang sesuatu, kita akan selalu sebut benda. Kan? Jadi anak-anak nak sayangkan Nabi, kena sebut hari-hari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kena sebut kerana Ustaz nak bawa satu kisah bagaimana satu batang tamar, batang kurma. Batang kurma ni satu hari Rasulullah nak berkhutbah Jumaat. Rasulullah nak berkhutbah Jumaat, baru nak mula tiba-tiba dengar satu tangisan bayi. Bunyi tangisan bayi. Lalu Rasulullah pun turun daripada mimbar yang baru dibuat ni. Rasulullah turun, bunyi itu bunyi daripada satu batang kurma yang dulunya Rasulullah pijak dia. Masa dulu masjid zaman Nabi ni ringkas je lah. Nabi berdiri di atas batang kurma ni untuk menyampaikan khutbah. Jadi Nabi lebih tinggi sikit kan. Tapi satu hari sahabat buat satu mimbar baru yang ada anak tangga. Bila Nabi naik ke mimbar baru, Nabi bunyi batang tamar ni menangis. Lalu Nabi turun, Nabi pergi dekat batang tamar ni, Nabi usap dia. Nabi angkat dia, Nabi tanya, kamu nak apa sebenarnya? Apa yang kamu nak? Nabi bagi dia dua pilihan. Kamu nak hidup sekarang ataupun kamu nak bersama aku di dalam syurga nanti. Lalu berhentilah batang tamar ini daripada tangisannya yang bunyinya seperti kanak-kanak. Memang bunyi macam baby nangis. Berhenti dan dia pilih untuk bersama dengan Nabi SAW di syurga nanti. Itu pokok yang ada perasaan sayang kepada Nabi. Apatah lagi kita sebagai umat Nabi, sebagai orang yang berakal, yang boleh fikir. Pokok tu dia tak ada akal, kan? Kita yang boleh fikir, apatah lagi kita ni perlu lagi rasa kasih pada Nabi SAW. Lebih daripada pokok itu. Pokok pun menangis tersesak bila Nabi dah tak pijak dia. Dia suka dapat bila Nabi pijak dia. Bukan orang biasa yang pijak dia untuk berkhutbah tu. Tapi itu adalah Rasulullah SAW, insan yang paling agung, paling mulia di dunia ini. Jadi anak-anak sekalian, bagaimana nak bagi rasa sayang kat Nabi tu? Seperti Ustaz sebut tadi, banyakkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nabi ni sangat sensitif. Bila dengar bunyi kanak-kanak ni, Nabi akan, kalau dalam satu kisah, Nabi akan ringkaskan solat Nabi. Nabi akan ringkaskan solat. Sebab apa? Dia risau. Takut ada ibu yang dalam masjid tu ke, risaukan anak dia kan. Begitu sekali Nabi menyayangi kanak-kanak. Nabi ada cucu namanya Hasan dan Husain. Nabi selalu peluk dan mencium, mengusap kepala Hasan dan Husain ini. Sangat kasih kepada cucu baginda Rasulullah SAW. Sehingga satu kali cucu baginda ni pernah masa Nabi sujud, duduk atas belakang Nabi. Nabi tak bangkit terus. Bukannya bangkit tolak cucu dia. Tak. Nabi tak tolak. Nabi tunggu. Dia budak, dia suka main-main kan. Jadi Nabi tunggu sampailah dia turun, barulah Nabi bangkit daripada sujudnya. Begitulah akhlak, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita nak ikut. Jadi Ustaz tidak mahu memanjangkan tazkirah pada pagi ini. Semoga anak-anak sekalian dapat sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz rasa setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin bin Abdul Hamid atas tazkirah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada insan lain. Marilah kita bersama-sama semarakkan sunnah dalam kehidupan harian. Seterusnya dipersilakan Ustaz untuk mengemukakan
dua soalan kepada hadirin yang berada dalam majlis pada hari ini. Dipersilakan. Soalan pertama. Okey, standby. Standby. Soalan pertama. Alamak, dah bising. Soalan pertama. Apakah benda yang menangis dalam benda yang menangis tadi? Baik. Jawapan dalam yang komen. Komen. Okey, yang pertama tu yang jawab tu. Azri, Azri. Baik. Ada pemenang. Okay, semua tutup mic. Tak payah jawab melalui mic. Jawab melalui tulisan. Aku yang jawab dulu, yang keluar mula-mula itulah yang Abu Sakim akan pilih sebagai pemenang. Ya. Okey, soalan kedua. Dalam pertama tadi dapat Azri 3 AK. Ustaz dapat tengok tadi. Azri. Okey. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Apakah nama dua orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab dalam komen. Hassan bin Mukim. Siapa you Aniza Ahmad ni? You Aniza Ahmad siapa? Sidi Hassan. Dah, you Aniza Ahmad ni siapa? Ni dia yang mula-mula jawab ni. You Aniza Ahmad. Ibu kepada siapa ni? Ibu kepada Aish kelas. Kelas mana? Aish kelas mana? Aish kelas mana? 5AK. Okey, terima kasih Zainab. Terima kasih. Baik. Okey, seterusnya saya ada satu soalan lagi. Okey, jawab di bahagian komen. Pemenang tadi kita dah dapat Azri 3AK dan soalan jawab di luar komen. Mohon soalannya, apakah dia 5S? Apakah dia 5S? Boleh tulis jawapan di ruangan komen. Solat, selawat. Yang ni dah pun dah. Yep. Tulis di ruangan komen ya. Solat, salam, selawat. Okay, kita dah ada pemenang dengan nama Intan Arba'in. Siapa pelajarnya? Intan Arba'in. Muhammad Alif Khairul. Kelas apa? Muhammad Alif Khairul. Muhammad Alif Khairul. Tidak apa, nanti kita cari kemudian. Jawapannya adalah salat, selawat, salam, serta dan syukur. Okey. Ada pemenang bersama-sama dengan hadiah aktiviti-aktiviti pertandingan yang kita jalankan nanti dengan medium yang ada sekarang. Okey. Baik. Hadirin dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjes dipilis.
Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili jawatan kuasa majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Tiada untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur serta setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat semua atas kesudian dan kelapangan memeriahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Sa'dun pada tahun 2020 bersamaan 1442 Hijriah. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Di kesempatan ini, saya memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Wa akhirul kalam, jazakumullahu khairan kathira, ilal liqa wa ma'assalamah. Kita akhiri majlis pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dijemput jamuan di rumah masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak, terima kasih.